Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar tingkatan 2 sekalian. Setelah selesai anda mempelajari tajuk haba, anda dikehendaki menjalankan pembelajaran berasaskan projek di mana anda dikehendaki mereka cipta bangunan hijau. Sebelum itu, anda perlu tahu apakah ciri-ciri bangunan hijau yang nantinya anda akan melaksanakan projek di mana anda perlu melakarkan kediaman hijau anda sendiri. Rekaan bangunan hijau yang dihasilkan perlulah mengandungi ciri-ciri yang berikut. Yang pertama, mestilah mesra alam dari segi alatan yang digunakan untuk menghasilkan kediaman tersebut. Kediaman anda perlulah mempunyai sistem pengaliran air, peredaran udara dan pencahayaan yang baik. Ini untuk kita meminimalkan penggunaan tenaga elektrik dan juga meminimalkan penggunaan alatan elektrik. Contohnya pendingin hawa. Cuba anda fikir bagaimana menggantikan pendingin hawa dengan konsep semula jadi untuk menyejukkan kediaman. Yang ketiga, bangunan hijau anda perlu menggunakan kecekapan tenaga. Tenaga ada dua jenis, iaitu tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Jadi anda perlu memilih salah satu daripada sumber tenaga tersebut sebagai sumber tenaga utama untuk kediaman anda. Dan yang terakhir sekali, tapi ini juga penting, iaitu penggunaan bahan-bahan kitar semula dalam pembinaan kediaman anda. Untuk mereka bentuk konsep bangunan hijau, perkara pertama yang anda perlu tahu ialah berkaitan dengan haba. Konsep haba yang boleh diaplikasikan dalam projek ini ialah pengaliran haba dan keseimbangan haba. Jika dalam kelas yang terdahulu, saya pernah menerangkan tentang pengaliran haba, di mana terdapat 3 jenis pengaliran haba, iaitu kondaksi, perolakan dan sinaran. Jadi saya nak awak gunakan pengetahuan berkaitan dengan pengaliran haba untuk mereka bentuk konsep kediaman hijau anda. Yang kedua ialah konduktor haba dan penebat haba. Konduktor haba ialah bahan-bahan yang membenarkan haba melaluinya dan penebat haba ialah bahan-bahan yang menghalang haba daripada melaluinya. Jadi gunakan juga pengetahuan anda berkaitan dengan konduktor haba dan penebat haba dalam memilih peralatan yang sesuai untuk konsep bangunan hijau anda. Dan yang ketiga ialah hubung kait jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Di mana ada 2 jenis permukaan, iaitu objek yang gelap dan kusam dan objek yang putih serta berkilat. Manakah antara 2 permukaan ini merupakan penyerap dan pembebas haba yang baik? Jika anda telah mengetahui konsep haba ini dengan betul, dengan baik, anda kuasainya dengan baik, tiada masalah untuk mereka bentuk suatu kediaman hijau yang baik. Seterusnya ialah sumber tenaga. Terdapat 2 jenis sumber tenaga, iaitu sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Pada masa kini, kebanyakan daripada kita menggunakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui dalam rumah dan juga dalam kehidupan harian. Jadi untuk konsep bangunan hijau, kita menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi saya nak anda semua mengkaji apakah sumber tenaga yang boleh diperbaharui yang sesuai digunakan di Malaysia. Sebagai contoh, ombak adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Tapi, adakah ombak sesuai digunakan di Malaysia? Hal-hal lain yang perlu difikirkan dalam mereka bentuk bangunan hijau. Saya nak anda fikirkan, bayangkan kediaman hijau yang anda reka nanti perlu mempunyai sistem pengaliran air untuk menyejukkan bangunan. Jika anda lihat pada masa kini, terdapat bangunan-bangunan yang ada pengaliran air pada dinding. Itu tujuannya untuk menyejukkan bangunan. Dan juga ada kolam serta taman
di dalam rumah. Itu contoh sebagai contoh. Yang kedua, mempunyai peredaran udara yang baik. Jadi saya nak anda fikirkan bagaimana anda mereka bentuk pintu, tingkap dan juga shielding rumah anda. Dan yang ketiga, pencahayaan yang baik. Jika rumah anda mempunyai pencahayaan yang baik, jadinya anda tidak perlulah membuka lampu 24 jam. Itu menjimatkan tenaga. Jadi sekarang konsep bangunan hijau ni ialah penjimatan tenaga dan menggunakan sumber tenaga dengan bijak. Jadi saya nak anda fikirkan, sebelum tu saya tunjukkan beberapa contoh. Ni ialah bangunan hijau yang mana dia menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbarui dari segi proses pengaliran udara, daripada segi air, daripada binaannya. Saya nak awak lihat dan perhatikan serta dapatkan idea untuk konsep kediaman anda. Seterusnya, ini menunjukkan pengaliran udara dan bagaimana cahaya matahari dapat masuk, udara panas dapat keluar, udara sejuk dapat masuk ke dalam rumah. Macam ni ya. Jadi tugasan anda seperti yang saya sebut tadi, anda dikehendaki mereka bentuk sebuah kediaman hijau. Kediaman bermaksud rumah ya, berdasarkan konsep tenaga dan haba yang telah anda pelajari. Lakarkan kediaman itu dari pandangan hadapan, pandangan sisi dan belakang. Jadi anda tidak perlu membuat model, hanya perlu melakarkan dari pandangan hadapan rumah, pandangan sisi dan pandangan belakang. Nyatakan juga sumber tenaga yang anda gunakan untuk kediaman hijau anda tersebut. Sama ada satu sumber tenaga atau dua atau lebih dari dua. Nyatakan bagaimana sumber tenaga tersebut berfungsi di dalam kediaman anda. Contohnya jika anda menggunakan cahaya matahari, bagaimana cahaya matahari itu ditukarkan kepada elektrik di dalam rumah anda. Dan seterusnya ialah beri justifikasi untuk lakaran yang anda hasilkan. Maksudnya berikan sebab kenapa anda menggunakan material tertentu atau mengapa anda reka kediaman anda dengan tingkap yang besar contohnya. Taman di sisi rumah contohnya. Ada air yang mengalir contohnya. Beri sebab untuk setiap lakaran yang anda, untuk setiap perkara yang anda masukkan dalam kediaman hijau tersebut. Jadi saya bagi tempoh 2 minggu untuk anda selesaikan tugasan anda. Selamat mencuba.